Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Seterusnya kita sambung vektor. Kali ini kita lihat bagaimana mewakilkan vektor menggunakan tembereng garis berarah dan tata tanda vektor serta menentukan magnitude dan arah vektor. Vektor boleh diwakilkan oleh suatu tembereng garis. So, garis lurus yang dilukis dipanggil tembereng garis yang mempunyai arah anak panah. Okey, ada tanda anak panah. Atau lebih dikenali sebagai tembereng garis berarah. So, ini contoh dia. Tembereng garis ada anak panah. Anak panah mewakili arah vektor dan panjang garis mewakili magnitude vektor. Jadi, panjang garis mewakili magnitude. Berapa panjang kita lukis mewakili magnitude vektor. Sebagai contoh, vektor bagi sebuah kapal layar yang sedang bergerak 7 km ke arah timur. Okay, 7 km ke arah timur dari titik A ke titik B. Boleh diwakilkan dengan tembereng garis berarah. Okay, seperti rajah ini. Kemudian, titik A ialah titik awal. So, ini titik awal A. Manakala titik B ialah titik terminal. Titik terminal. Ataupun titik tuju kita lah. Perhatikan, dia gunakan huruf besar A, B. Dari A ke B. Vektor boleh diwakilkan dengan tata tanda. Okey, ada dua cara, iaitu huruf besar. Okay, huruf besar. Kemudian ada tanda anak panah di atas. Okey, ini yang biasa diguna. Atau kita bold. Yang bold ini sukar untuk kita guna sebagai seorang pelajar. Kita jarang guna bold. Kecuali cetakan buku teks. So, pelajar biasa guna A, B ada tanda anak panah. Huruf besar. Atau kita guna huruf kecil. Okey, boleh guna huruf kecil. Ada tanda gelombang gitu kat bawah. Itu tanda vektor. Ataupun A kecil bold. Jadi, A kecil bold ni pun sama. Sukar kita untuk sebagai seorang pelajar untuk menulis bold tu. Kita tak gunalah. Biasa kita guna simbol yang popular, simbol ni. Okey, manakala magnitude pula, simbol dia ialah, okey, jadi kita ada vektor A, B tadi. Bila magnitude, kita buat tanda macam modulus. Jadi, kalau A, kita letak tanda modulus. So, inilah magnitude. Apa dia magnitude tadi? Magnitude ialah panjang garis mewakili, okey, mewakili ukuran ataupun magnitude. Okey, arah 7 km, pergerakan, berat, ataupun apa tadi, daya. Okay, berapa panjang. Okey. Okey. Seterusnya ialah vektor sifar. Okey, dalam vektor dia ada juga vektor sifar. Vektor sifar yang mempunyai magnitude sifar. Okey, tetapi arahnya tidak dapat ditentukan. Okey, dia ada magnitude sifar tapi arahnya ada tapi tak dapat ditentukan. Simbol dia ialah, okey, nombor sifar, nombor kosong, kemudian ada tanda vektor. So, ini ialah vektor sifar. Okey. Contoh dibagi ialah sebuah kereta lumba bergerak dalam litar
yang berbentuk bulatan. Titik awal dan titik terminal bagi pergerakan kereta lumba itu adalah sama. Itu tandanya dia macam tak tahu arah ke mana. Jadi titik awal dengan titik terminal sama saja. Pusing sampai balik. Pusing sampai semula. Okey. Jadi maka vektor bagi sasaran kereta tersebut ialah vektor sifar. Seterusnya ialah vektor sama. Bagaimana situasi dua vektor sama? Dua vektor adalah sama jika kedua-duanya mempunyai magnitude dan arah. Magnitude sama, arah pun sama. Okey. Jadi dari segi tata tanda dia, AB sama dengan CD. Jadi panjang AB sama dengan panjang CD. Arah AB searah dengan CD. Jadi dua vektor itu adalah vektor sama. Contoh yang diberikan ialah Rakesh dan Fauzi sedang mengayuh basikal dengan laju yang sama ke arah yang sama. Jadi vektor hal laju V bagi kedua-dua pergerakan mereka adalah sama. Okey, itu ialah vektor sama. Kita ada vektor sifar, kita ada vektor sama. Seterusnya kita ada vektor negatif. Bagaimana pula keadaan vektor negatif? Suatu vektor adalah negatif jika vektor itu mempunyai magnitude yang sama tetapi arah bertentangan. Magnitude sama, arah dia bertentangan. Jadi vektor BA ialah vektor negatif bagi AB. Perhatikan, yang ini mula dengan BA adalah negatif vektor bagi AB. Cara tulis dia ialah BA ialah negatif AB. Okey, jadi magnitude sama panjang, AB sama panjang dengan BA. Tapi arah dia ialah arah BA, yang itu arah dia AB. So, kalau kita nak samakan kedua-duanya, kita letak tanda negatif. Okey, contoh dia diberikan ialah dua buah kereta api A dan B berselisih di dua landasan yang selari. Okey, selari artinya arah dia sama tapi bertentangan. Okey, dengan laju yang sama. Jadi ini contoh vektor negatif. Hal laju kereta api vektor P bernilai positif, manakala hal laju kereta api B bernilai negatif. Ini contoh vektor negatif. Okey, kita tengok sedikit latihan bagaimana nak mengira magnitude. Okey, contoh 3 dalam buku teks. Magnitude AB. Ini tembeling garis AB. Okey, tembeling garis AB. Jadi magnitude AB artinya berapa panjang garis AB. Jadi bila melibatkan panjang, kita guna teorem Pythagoras. So kita tengok segitiga sudut tegak dia kat bawah ni. Okey, berapa petak kita bilang? Ada 5 petak. Okey, tegak ada 5 petak. Jadi teorem Pythagoras kata apa? 5 square tambah 5 square, square root. So dapat square root 50. Okey, seperti biasa kita belajar set 50 adalah 25 darab 2. So awak akan dapat square root 25 square root 2. So jawapan dia 5 set 2. Okey, itulah magnitude ataupun panjang garis AB 5 set 2. Dan arahnya ialah arah AB. Arah AB. Kenapa disebut timah laut? Sebab sudut 45 darjah. Jadi arah dia ialah arah timah laut. Okey, itu pengiraan magnitude guna teorem Pythagoras. Okey, contoh 4 kita tengok pula ada
sebuah segi empat selari parallelogram ABCD. Okey, kita tengok label dia ABCD. Kemudian ada vektor A, arah dia AS, vektor B arah dia AP, vektor C arah dia AJ. Jadi soalan yang ditanya ialah nyatakan setiap vektor berikut dalam sebutan A, B atau C. Okey, yang pertama ialah SD. Kalau kita tengok SD, okey, SD, oleh kerana S ialah titik tengah, Q titik tengah, jadi SD sama panjang dengan AS. Arah yang sama, maka SD ialah vektor A. Soalan B, CJ. CJ kita tengok arah dia. Okey, CJ. CJ sama panjang dengan JA. Arah dia bertentangan. Jadi CJ ialah negatif C. RJ. RJ yang ini, okey, berlawanan arah dengan AS. Jadi RJ ialah negatif A. Dan akhir sekali JQ. JQ kalau kita tengok selari dengan AP. Sama panjang. Jadi JQ ialah B. Ini contoh vektor sama dan vektor negatif. Okey, harap boleh faham. Jumpa lagi seterusnya. Okey, bye-bye.